Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Sofia binti Muhammad Nasir dari Diploma Pendidikan Islam kelas 4. Saya akan terangkan apa itu mahar dan juga hukum. Sesiapa sahaja yang ingin melangkah ke alam kekeluargaan perlu melalui proses perkahwinan. Proses perkahwinan tu mestilah ada nikah, sanding semua. Okey, nikah ada dia punya akad nikahnya ataupun ucapannya seperti aku terima nikahnya bla 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 dan sertikan mas kahwin. Okay, saya akan terangkan apa itu mas kahwin. Mas kahwin adalah harta yang wajib diberikan kepada si isteri daripada suami ketika akad nikah berlaku. Mas kahwin dan mahar adalah sama. Mahar itu adalah kadar mas kahwin tersebut, berapa atau berbentuk apa. Mas kahwin tiada had minima ataupun dia tidak kira apa sahaja bentuk, sama ada objek ataupun apa yang sahaja suaminya mampu. Seperti saya cakap tadi, ijma' ulama' tak ada bercanggah ataupun tiada satu ulama pun yang tidak bersetuju bahawa hukum tu adalah haram ke ataupun makruh ke atau harus ke. Dia semuanya setuju iaitu wajib. Okey, korang dah tahu apa itu mas kahwin, hukum mas kahwin, tapi hukum bagi untuk menyebut tu adalah adalah batal ataupun tak suatu pernikahan tu lah. Dan maksud dia pun sama, iaitu harta yang wajib diberikan kepada isterinya daripada suami ketika suami melafazkan akad nikah. Sebab dinamakan mas kahwin, terdapat dalam buku Asas Fiqh yang saya rujuk daripada mazhab Syafi'i. Sebabnya adalah lambang kebenaran sepasang suami isteri itu ataupun sepasang kekasih itu diberi keinginan untuk berkahwin, atau senang cerita, lambang kebenaran keinginan untuk berkahwin. Okey, bagi hukum dia pula, hukum dia ada banyak pendapat, tetapi semuanya sama sahaja, wajib. Bukti kita tahu hukum tu wajib daripada sumber Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW dan juga ijma' ulama'. Ijma' ulama' tak ada banyak pendapat sebab semua ulama' bersetuju bahawa hukum tu adalah wajib, dan tak ada satu ulama' pun yang bercanggah ataupun tidak setujulah. Okey, bagi Al-Quran pula, sumber Al-Quran kita boleh baca ataupun tengok dekat skrin yang saya share ni, iaitu daripada surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Bagi hadis Nabi Muhammad SAW pula, hadis tersebut menyatakan begini. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang perempuan datang menemui Nabi SAW dan menyatakan bahawa dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak berbuat kepada perempuan. Seorang lelaki pun berkata, kawinilah aku dengannya. Bagi dia menjawab, berikan kepadanya sehelai pakaian. Dia berkata, aku tidak memilikinya. Baginda bersabda, berikanlah kepadanya ataupun sebentuk cincin besi. Dia memberitahu bahawa dia juga tidak memiliki cincin besi tersebut. Baginda bertanya, adakah atau apakah ayat atau surah Al-Quran yang ada bersamamu? Dia menjawab, bagian-bagian. Baginda bersabda, maka aku kawinkan engkau dengan perempuan ini dengan mas kahwin Al-Quran yang ada bersamamu. Hukum bagi menyebut mas kahwin pula ialah sunat. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa untuk menyebut mas kahwin tersebut ketika akad. Ini kerana untuk mengelakkan perselisihan faham antara suami dan isteri. Walau bagaimanapun, perbuatan Nabi SAW itu tidak difahami
sebagai wajib kerana ijma' ulama' telah menyatakan hukumnya adalah harus. Walau begitu hukumnya, ia dimakruhkan kerana bercanggah dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Okey, saya akan jelaskan ataupun terangkan hikmah disyariatkan kenapa kena mas kahwin. Kenapa kena ada mas kahwin? Hikmahnya adalah untuk kebenaran atau pelambang kebenaran si suami ini untuk hidup sebagai suami isteri yang sah. Hikmah yang lainnya ialah membolehkan perempuan menyediakan keperluannya seperti pakaian dan pelbagai keperluan lain untuk memasuki kehidupan yang baru. Jadi untuk penerangan seterusnya, saya beri kepada kawan saya iaitu Fazlina untuk terangkan tentang kadar mas kahwin dan juga jenis mas kahwin. Jenis mas kahwin ada banyak, jadi kawan saya akan terangkan. Apakah beza mas kahwin dengan hantaran? Mas kahwin ini adalah suatu perkara yang ada dalam agama dan dia wajib dengan agama. Allah kata wa atuhunna sadaqatihinna nihlatan. Tak? Dan hendaklah kamu suami-suami yang telah berkahwin, berakad nikah, hendaklah kamu bayar kepada isteri kamu mas kahwin. Nihlatan tu mas kahwin, bukan kitab tafsir. Faham lagi? Jadi mas kahwin ini disebut di dalam Quran dan hadis. Faham? Ini benda agama. Kalau tak bayar, berdosa. Tak bayar, berdosa. Yang kedua, hantaran. Hantaran bukan mas kahwin. Bukan dari agama. Dia adat. Adat setempat. Ingat tu hantaran tu adat. Hantaran hak mana? Dah hantaran ni berapa ribu ni. Mas kahwin tu tetap dah jabat agama. RM100. Orang Melayu ni tak puas hati. Mas kahwin nak lagi mas kahwin. Namanya hantaran. Jadi ada beza dekat situ. Mas kahwin hak orang sebut dalam akad. Aku nikahkan akan dikau wahai Sa'id bin Bedul. Dengan Minah binti Long dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Itu mas kahwin. Dia pun bayar lah. Kita qadi cek apa semua bayar. Suruh kau puan. Lagi. Itu mas kahwin. Kemudian hantaran hak mu bincang dengan keluarga. Hantaran berapa? Hantarannya ginilah. Mak dia kata macam kakak dia lah. Datang 3 je sekolah. RM10,000. Itu hantaran. Itu dekat mas kahwin. Faham lagi? Kerti tak lagi? Tak kerti tanya. Tak tanya kerti tu. Itu hantaran. Lepas tu hantaran-hantaran lain ni kau bandar lah. Berapa-berapa bekas pun. 8 bekas tak apa dah. Tak kamu tadi dah kau bandar. Maka hantaran ini wajib tak bayar? Tak wajib kalau kita tidak bersetuju pada hari perbincangan. Faham tak? Jadi bila mak dia kata RM10,000, kita kata tak setuju RM10,000, tak wajib bayar. Mas kahwin je wajib. Dah bila kita wajib bayar? Mak dia kata RM10,000 hantaran. Kita kata kita setujulah wajib bayar. Wajib bayar pasal dia mas kahwin kan? Pasal dia janji. Bila janji, wajib kena tu naik. Faham lagi? Jadi sebaik-baiknya kalau nak nikah apa-apa tak payah hantaran lah. Hantaran tu jadikan mas kahwin. Faham lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlina binti Paiman daripada kos Diploma Pendidikan Islam semester 2, sesi November 2020 hingga Mac 2021, kelas 4. Pada hari ini, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut kadar mahar dan jenis-jenis mahar. Islam tidak menetapkan kadar serta had yang maksimum dan minimum dalam menentukan kadar mahar bagi seseorang wanita. Ianya bergantung kepada uruf iaitu keadaan semasa dan suasana sesuatu tempat serta masyarakat.
Sungguh pun demikian, Islam mengambil jalan tengah iaitu tidak meletakkan mahar terlalu tinggi atau terlalu rendah. Daripada Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesungguhnya nikah yang paling besar keberkatannya ialah yang paling mudah iaitu paling rendah nilai maharnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Contoh nilai kadar mahar di setiap negeri. Mahar ni tak terletak hanya pada nilai. Asalkan mahar tu benda yang bermanfaat pun boleh dikirakan sebagai mahar. Okey, contoh nilai-nilai bagi setiap negeri. Mahar yang ditetapkan ialah di negeri Johor sebanyak RM22.5, manakala di Melaka sebanyak RM40 dan di Perak sebanyak RM101. Setiap negeri mempunyai nilai kadar yang berbeza mengikut sama ada anak dara atau janda. Nilainya tidak samalah. Kalau anak dara dia lebih tinggi berbanding daripada janda nilai maharnya. Jenis-jenis mahar. Mahar terbahagi kepada dua, iaitu mahar musammah dan mahar misil. Mahar musammah bermaksud mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Mahar musammah wajib dibayar oleh suami atas dua perkara. Yang pertama, berlakunya persetubuhan antara suami dan isteri. Yang kedua, kematian salah seorang di antara mereka sama ada suami atau isteri. Yang kedua ialah mahar misil. Mahar misil, dia punya maksud tu sama dengan mahar yang sepadan. Okey, mahar yang tidak disebut jumlah. Kalau tadi mahar musammah disebut dan dijelaskan jumlah dan jenisnya dalam akad nikah, manakala mahar musammah tidak disebut dan tidak dinyatakan berapa jumlah dan jenisnya di dalam akad nikah. Sekiranya berlaku keadaan ini, mahar tersebut hendaklah dikiaskan, iaitu disamakan dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya sendiri, seperti adik-beradik perempuan, adik-beradik perempuan seibu sebapa atau ibu saudaranya. Sekiranya tiada, maka dikiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat, dan sekiranya tiada juga terpulang kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi setempat. Selain daripada itu, terdapat perkara-perkara lain yang perlu diambil kira dalam menentukan mahar misil, iaitu dari sudut rupa paras, iaitu perempuan yang cantik, kekayaan seperti anak-anak sultan, anak-anak datuk, anak menteri, keadaan setempat, maksudnya keadaan masyarakat itu jenis masyarakat yang kaya raya, keagamaan, wanita yang penuh dengan agama, maksudnya perempuan tu dia pakaiannya menutup aurat, solatnya dijaga, ketakwaan, kita nampaklah dia rajin bantu orang, dia suka mengikuti program-program keislaman, macam contoh mendengar ceramah, pergi kelas-kelas tausiah, usrah di surau, keilmuan, mempunyai seperti diploma, master, degree, PhD, kecerdasan fikiran, keluhuran budi serta status perempuan tersebut sama ada gadis atau janda. Dan perkara-perkara lain yang boleh dijadikan penilaian. Ini kerana kadar mahar berbeza dengan berbeza sifat-sifat di atas.
Apa yang dimaksudkan dengan kadar mahar berbezanya sifat-sifat di atas? Contohlah, kalau perempuan tu dia kurang daripada segi keagamaan, nilainya tidak perlulah diletakkan terlalu tinggi. Manakala yang mempunyai daripada segi keilmuan, contoh bagi nilai yang orang yang mempunyai master PhD tidak boleh disamakan nilai maharnya dengan perempuan yang mempunyai sekadar SPM ataupun diploma. Antara hikmah yang disyariatkan mahar ni adalah mahar ni menunjukkan kemuliaan wanita. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan wanita ni? Maksudnya nampak perempuan ni sebenarnya bernilai, berharga. Bukannya perempuan ni seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat Arab jahiliah dulu, sampai apabila diorang tahu yang seseorang wanita tu melahirkan bayi perempuan, diorang akan tanam secara hidup-hidup. Malah pada zaman kini martabat wanita ni telah dimuliakan, telah ditinggikan. Maksudnya wanita ni mempunyai nilai lah, kemuliaan di sisi masyarakat, di sisi agama. Seterusnya, mahar ni menampakkan kaum Adam sangat memerlukan kaum Hawa untuk bersamanya. Sebab nak buat apa-apa pun dalam organisasi ke dalam pekerjaan pun tak semestinya semua kaum Adam sahaja yang boleh buat. Malah kaum Hawa juga pada masa kini terdapat setengah kaum Hawa yang lebih bijak, lebih kreatif dan kreatif dalam melakukan sesuatu tindakan dan juga menyelesaikan masalah. Di samping itu, hikmah kepada mahar ni sebab dia menunjukkan cinta dan juga kasih sayang seorang suami kepada isterinya. Kerana mas kahwin tu, apa yang kita tahu adalah hadiah ataupun boleh dikatakan hibah, seperti yang diistilahkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pula dikatakan mahar ni adalah nihlah, iaitu pemberian dengan penuh kerelaan. Maksudnya mahar ni diberikan atas kerelaan seseorang itu, bukannya terpaksa. Dia tidak boleh diberikan secara terpaksa. Akhir sekali, saya akan memberikan kesimpulan kepada mahar. Mahar adalah hak isteri yang diberikan oleh suami dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggungjawab suami atas kesejahteraan rumah tangga. Ia bertujuan untuk menggembira dan menyenangkan hati isteri. Seperti contohnya, isteri tu dia akan rasa gembira apabila dapat mahar tu, sebab mahar tu macam seolah-olah boleh buatkan rasa dihargai kewujudannya itu. Mahar ni merupakan menjadi hak milik isteri sekiranya ia tidak disebut sekalipun. Maksudnya bila suami tu dah bagi mahar tu dekat isteri, dia tak boleh cakap, ini aku yang bagi, ini aku yang punya. Tak boleh. Maksudnya dah bagi tu memang itu hak isteri. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 20, iaitu apabila kamu telah memberikan kepada mereka, iaitu isteri, sepikul mahar, maka jangan kamu ambil walaupun sedikit daripada mahar itu. Apa yang hendak disampaikan di sini ialah apabila kita dah bagi mahar tu, kita tak boleh minta balik. Maksudnya
contoh dia diberikan sepenuhnya, dia cakap bagilah sikit, takkanlah awak ambil semua je, itu pun tak boleh. Maksudnya memang itu adalah hak isteri sepenuhnya mahar ni. Sebelum saya akhiri penjelasan saya pada hari ini, saya ada sediakan sedikit video sedikit penerangan daripada tazkirah yang saya tengok di Tanyalah Ustaz. لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Tak ada perkataan yang lebih baik daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sesuatu ilmu yang lebih baik daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu. Insya-Allah lebih baik kita mulakan dengan ayat yang kita sebut daripada surah An-Nisa, surah keempat, ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tina lakum فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Kemudian Allah sebut ولا تؤسفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mahar, yakni mas kawin, sebagai pemberian yang wajib. Kemudian mereka dengan apabila mereka suka hati memberikan kepada kamu, yakni lelaki, sebahagian daripada mas kawin, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Itu pada ayat yang keempat. Manakala ayat yang kelima, dan janganlah kamu serahkan atau berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta, yakni bagi penjagaan kamu. Harta yang Allah telah menjadikan untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kamu, dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu niagakan, dan juga berkatalah baik kepada mereka dengan kata-kata yang sempurna. Maka alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi nak sembang tentang penghayatan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dia bila turunkan ayat Quran, dia menjadi ilmu yang paling sempurna pada kita. Inilah buku atau kitab yang paling sempurna yang kita kena rujuk. Dan hari ini kita fokus tentang mahar atau mas kahwin, yang pada saya, pemahaman saya lah, terutama orang Melayu Islam, dia kurang faham tentang mas kahwin dan dia lebih kepada hantaran perkahwinan. Ya, jadi kita nak bagi jelas pada pagi ini bahawa mas kahwin adalah suatu benda yang di mana Allah wajibkan bagi seorang suami ketika nak menikah dengan seorang isteri itu, wajib dibagi kepada dia. Daripada ayat yang keempat tadi itulah, ya, maka Allah kata bila kita nak menikah maka kita kena bagi mas kahwin. Kemudian seterusnya, apabila mas kahwin itu adalah hak mutlak bagi orang perempuan, tapi seandainya isteri itu mengembalikan harta itu setelah dibagi dengan suka hati, tatawuk, sukarela, maka ketika itu barulah suami boleh makan atau boleh guna mas kahwin tersebut. Inilah kaedah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat seorang wanita. Dia bukan kita pakai pergi ambil ikut suka hati kita, tak boleh. Dia kita kena bagi satu tanda yang bahawa kita sangat meraihkan dia, sangat menghargai dia, lantas kita bagi kepada dia sesuatu. Dan dalam Al-Quran dicerita banyak benda lah. Ya, kadang-kadang disebut sebagai nihlah, kadang-kadang disebut sebagai saduq, kadang-kadang disebut sebagai faridah, iaitu kewajiban, kadang-kadang disebut sebagai hibah, iaitu hadiah, dan kadang-kadang disebut sebagai ajr. Semua maksudnya adalah lingkungan yang menyatakan kewajiban dibagi, atau mahar ni adalah harta yang wajib dibagi oleh suami kepada isteri asbab kepada nikah. Hak lain tu lain-lain lah, kan ya. Tapi yang ni mahar
mau tak mau, by hook or by crook. Oh, subhanallah. Mesti kena bagi. Mesti kena bagi. Kemudian harta ini diserahkan bulat-bulat kepada isteri dengan asbab aku terima nikah kamu tu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.